Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Law arada Allah an yattakhidha walada la yastafa mimma yakhluqu ma yasha. Wallahu al-wahidul qahhar. Baik, kita mula kalimah ini, mula mengajar surah ini dengan kita perbaharui syarif syahadah kita lah. Nah, awak ikut lah. Ikut belakang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku, aku berjanji padamu Tuhanku. Tidak, bahwasanya tidak ada lagi perantaraan dalam ibadat. Dalam doa, dalam zikir, melainkan kepadamu saja Tuhanku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya aku mengaku, aku berjanji padamu Tuhanku. Bahwasanya aku nak mengikut hanya ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Okay. Jadi kalimah syahadah kita tadi ialah kita mengaku mentauhidkan Allah, dia panggil. Itu kalimah yang sebenar, mentauhidkan Allah. Bermakna kita mengaku tidak ada perantaraan dalam ibadat, dalam berdoa, dalam berzikir dan apa saja, melainkan terus kepada Allah. Kita baca bismillah, kita baca nak ambil minum, nak makan, nak minum, kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan berkat nama Allah. Kita tak kata dengan berkat Nabi Muhammad, kita tak kata gitu. Kita kata dengan berkat nama Allah, berkat nama dia. Kita tak pernah guna ni benda ni. Bismillah tu dengan berkat nama Allah. Jadi ya, saya tafsir Fatihah tadi kan. Dengan berkat nama bagi Allah, iaitu dengan berkat Allah lah, dengan berkat nama Allah. Aku nak ni, aku nak ni. Yang sekarang yang berlakunya adalah dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat tu guru syirik tu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah Ta'ala tu. Di tangannya semua kekuasaan. Semua kekuasaan tu milik dia lah. Jadi tiba-tiba kita pergi kata, nak minta berkat kata guru, silalah tu guru masuk, nak ambil berkat ni. Orang baru balik haji, kata pergilah rumah tu,
Bawa balik haji tu ambil berkat-berkat dengan dia tu. Allahu Akbar. Syirik tu ada pasal-pasal. Syirik ada pasal-pasal. Apa dia? Rekod. Baik. Jadi sininya bermakna tidak ada perantaraan dalam ibadat. Apa ibadat? Tak ada meja tu dulu. Tak sini lah. Satu kat tiang. Dinding kat dinding. Batas. Apa tu? Tak sini. Tak berdiri je. Berdiri. Berdiri. Balik kan? Berdiri tak apa. Berdiri tinggi. Berdiri dia. Dia kita balik kan? Wire tu atas. Oh. Baik. Jadi kita mengaku nak beribadat. Bagi condong sikit macam ni. Kita mengaku nak beribadat hanya pada Allah, bukan? Tidak ada perantaraan dalam ibadat. Kita mengaku nak berzikir hanya kepada Allah. Boleh kita berzikir pada Nabi Muhammad? Tak boleh. Tak boleh. Bukan Allah. Boleh kita selawat pada Nabi? Boleh. Boleh kita selawat pada Allah? Tak boleh. Boleh kita berzikir Allah juga, Nabi juga? Boleh. Boleh. Misalnya kita kalimah syahadah, kita buat zikir. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tak? Di Semenanjung sana tak tahu sini. Tak tahu di sini lah. Macam mana lah? Boleh? Boleh lah. Tak apa, tak apa. Kata pening. Ya. Tak apa. Ha? Silau. Silau. Ha? Silau. Awak tu. Jadi misalnya zikir pada Allah. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nak kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tak boleh. Tapi ada di Semenanjung sana dia kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masa dia ayum anak dia nyanyi sambil zikir, sambil dia buai anak dia untuk tidur. Itu zikir, itu kufur pada Allah. Mana zikir itu sendiri boleh buat kufur. Padahal kalimah tidak kufur. Perbuatan menggabungkan Allah dan Nabi itu sekali dalam zikir kufur. Di Kelantan, di Malaysia sana, di Semenanjung sana, dia ada satu wirid. Dia kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sini ada tak? Itu syirik ke Allah. Yang sebab sifat tu syirik ke? Jangan lagi tajuk. Kita ambil satu-satu, jangan lagi tajuk. Jangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mana baca balik. Berulang-ulang tu zikir tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu situ. Oh. Langkah duduk situ. Semua kalimah belakang tu semua elok belakang. Ayat Quran ke ni? Tak. Hadis Nabi ke ni? Tak. Oh, siapa nak bagi pahala ni? Kita nak masuk syurga Allah ni. Dia mesti buat cara dia. Awak nak masuk. Awak buat kerja untuk orang nak dapat upah. Mesti buat kerja seperti mana tu awak mau nak. Bukan. Itu zikir tarikat. Itu syirik pada Allah. Nah, wirid ni terimanya tahun 1876. Terima direct daripada Nabi. Apa dia panggil? Jumpa direct ni apa panggil? Ya qaza. Tu dia. Tahun 1876 terima wirid ni dengan Nabi SAW sendiri. Direct ni. Mana Nabi selepas beberapa ratus tahun wah mari pula wirid lain pula reki sikit. Modified sikit. Faham? Faham ni? Ini adalah kalimah-kalimah kufur pada Allah. Nah.
Allahu Akbar. Ada lagi. La ilaha illallah kul malikul haqqu mubin Muhammadar Rasulullah. Sadikul wa'du. Buat dah juga. Saya tak buat, saya dengar. Ada yang buat pakai Oh, dia tak kira dah. Allahu Akbar. Banyaklah. Jadi saya beritahu satu-satulah. Jadi jangan lari tajuk, saya beritahu. Jangan lari tajuk dengan saya pasal saya banyak telajak maklumat. Jadi kalau saya jawab jadi melerek jadi bila melerek maknanya apa yang nak diajar jadi lari. Nah, cuma beritahu sikit je. Pasal cerita yang surah ni ialah perantaraan, penyamaan. Baik. Kekufuran ni dia panggil muqaddimah tafsir, dia panggil usul tafsir. Ni usul tafsir. Usul tafsirnya ialah usul tafsirnya ialah Allah Ta'ala, semua kita tahu dah, Allah Ta'ala ialah Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, mengurus, mentadbir. Dia. Nabi Muhammad ni pesuruh. Apa yang Tuhan suruh, dia buat. Apa yang Tuhan tak suruh, dia tak berani buat. Kalau Nabi Muhammad ni tahu ilmu ghaib, pokok musyrikin Malaysia ni kata, tak tahulah musyrikin kucing kata macam mana. Musyrikin semenanjung memang kata dah. Dia kata Nabi tahu juga ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni maknanya ghaib ialah tak nampak tengok. Tuhan tak nampak tengok, dia panggil ghaib. Malaikat tak nampak tengok, jin tak nampak tengok, dia panggil ghaib. Ghaib juga makna tahu masalah, tahu perkara masa depan. Itu makna ghaib juga dalam bahasa Arab. Yang kedua, tahu peristiwa yang berlaku di belakang. Ghaib, belakang. Kalau Nabi Muhammad tahu ilmu ghaib, tahu peristiwa yang sudah berlaku ataupun akan berlaku, maka tatkala Siti Aisyah dituduh berzina, tidaklah Nabi itu terpengaruh. Surah Nur. Sampai Nabi itu terpengaruh sebab 40 hari orang duduk ni duduk hari dari Nabi pun terpengaruh juga. Kalau dia tahu ilmu ghaib, dia akan kata, kamu syadaklah belakang, aku tahu bini aku tak buat. Betul? Tak payah dia duduk bising-bising ni. Tapi cerita ni ada dalam Quran. Cerita ni tahu, tetapi syaitan yang tutup daripada kita ingat kita ni. Jadi bila kita cakap Nabi tahu ilmu ghaib, Nabi pula boleh datang balik. Nabi habis dah kerja dia. Habis dah. Apa ayat akhir tu? Ayat akhir. Aku telah sempurnakan agamaku. Akmaltu lakum dinakum. Telah sempurna dah. Tiba-tiba beberapa ratus tahun kemudian Nabi muncul pula beritahu, ajar wirid-wirid. Jadi maknanya Nabi sembunyi ilmu dia panggil daripada sahabat-sahabat dia tu. Kesian saya nak wakar tak lihat, tak ada amal di kuliah hati ni. Bukan. Kalau buat, tobat. Tuhan suruh tobat ya. Bila kita tahu kita salah, jangan degil. Degil itu dia panggil kafir. Bila tahu, tak nak terima, tu kafir lah. Kafir lah. Buat tu syirik kepada Allah. Syirik maknanya murtad tak tahu. Murtad yang tak tahu dia panggil syirik. Murtad ialah perkara yang awak tahu, awak buat tu murtad, dia panggil murtad. Murtad yang awak tak tahu, dia panggil syirik. Jadi syiriknya ialah murtad juga lah. Awak tak tahu benda tu syirik, jadi awak tak tahu awak murtad lah. Maka benda tu dia panggil, perbuatan dia panggil syirik pada Allah. Kalau tahu, tu murtad. Ringan ke? Dah hancur semua sekali. Awak tak tahu pun, hancur semua sekali. Hancur semua.
dengan awak-awak sekali akan dilempar dari neraka sehingga awak taubat. Selagi tak taubat, dah. Awak semayalah berapa banyak pun tak terima taubat. Tak terima semaya awak. Solat apa semua, man amila solihah, siapa-siapa buat amal soleh, syarat dia wa huwa mu'minun, dia kena beriman baru terima. Kalau kafir tak terima. Buatlah macam mana, buatlah macam mana pun, ikhlaslah macam mana pun, tak terima. Nah, tu dia panggil usul-usul tafsir. Malaikat pula tidak boleh buat kerja untuk awak. Malaikat hanya buat kerja untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah dia buat. Allah Ta'ala tak perintah, awak tak usah suruh lah apa pun. Dia tak akan jawab, dia tak akan buat. Jadi yang manusia sekarang ni, musyrikin Semenanjung kata boleh perintah malaikat ni nak buat kerja. Boleh. Boleh. Nak panggil Mikail turun, mari boleh. Pasal nak sekat hujan. Atau kalau kemarau, panggil Mikail supaya buat turun hujan. Ada di Semenanjung, musyrik Indonesia Semenanjung. Kalau dia tu mari, kita nak kenduri kahwin ni, insya-Allah lah dia kata. Oh, insya-Allah tidak akan hujan. Pasal dia boleh sekat hujan atau boleh hantar hujan tu pergi tempat lain. Boleh ekspor pula dah. Ini ialah akidah kufur. Jadi usul tafsirnya apa? Fundamental dia lah, asas kepada agama. Tu makna usul tafsir. Asas dia, basic dia. Awak tak faham yang salah satu daripada ni, awak akan menjebak diri pada kufur. Tak faham satu daripada ni, tak jelas pun tak boleh. Kena jelas, benda ni mesti jelas. Tidak boleh kabur-kabur, tak boleh. Nah, ingat tu. Jadi contoh besarnya, Rakib Atib duduk sebelah kita ni. Dia dengar tak kita bercakap ni? Rakib Atib dengar, dia tulis juga. Dia tengok tak apa kita buat ni? Tengok. Tapi dia ada sengena tak? Ni buat ni bagus ni. Ada sengena tak? Atau kita buat muka sengena juga? Ada tak? Tak ada. Dia buat dak. Awak buatlah nak buat apa pun. Awak nak masuk tandas, awak nak masuk lokal, dia masuk sekali semua. Nak zina pun dia ada sekali. Dia ada tengok, dia tulis gini. Dia berzina pun dia tengok, dia tulis gini. Dia tak peduli awak buat, dia tak larang ke segna ke apa, tak ada. Sebab dia diperintah oleh Allah supaya tulis aja. Dia tidak akan buat selain apa yang diperintah. Dia tak buat. Awak beri salam dia, assalamualaikum, assalamualaikum. Akik apa kata kira? Tak jawab dia. Jadi musyrikin sebenarnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ke malaikat dua ni dah. Astaghfirullahalazim. Aduh. Lepas tu kita kiblat tu kan. Depan kita tu tak imam. Depan tak imam tu siapa dia? Oh, ada lagi. Siapa dia? Siapa dia, saya tanya tak imam. Siapa dia? Rasulullah. Bohong saya kata. Ni imam masjid. Oh, di dekat Raub dah ada. Dekat dengan Raub, dekat dengan Kuala Lumpur. Allahu Akbar. Depan tu imam tu ada Allah Taala pula. Nabi. Ada. Bukan depan Allah tu, depan imam tu ada Nabi Muhammad. Pasal kita kena beriman dengan Nabi Muhammad kan. Depan tu mesti. Oh, jadi tu imam semua ada sembahyang serentak. Mana Nabi ada semua tempat. Kena Tuhan pula Nabi Muhammad tu. Bukan. Itu fundamental. Itu asas-asas agama tu belaka. Jadi usul tafsir ialah asas-asas agama yang perlu kita tahu. Dan saya belajar ni selama 3 jam sehari, 6 hari seminggu selama 6 bulan. Sebab tu awak dengar saya mengajar ni tak serupa orang ajar. Sebab segala asas tu kita beritahu terus. Tak payah lagi buka kitab-kitab tasawuf ke apa, tak payah dah. Cukup dengan Quran ni saja. Baik, kita mula. Tadi mukaddimah dia. Mukaddimah dia. Tak mula lagi ni. Dak mukaddimah surah ni. Bahawasanya tidak ada perantaraan dalam ibadat.
Bermakna awak nak suruh perantaraan sini bagi orang bagi seluruh dunia ni orang Kristian, perantaraan dia Nabi Isa. Selain daripada Nabi Isa, mak dia Siti Maryam. Selain daripada tu Jibril, malaikat. Selain daripada tu Al-Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa, John, Peter, apa semua tu. Yang dia dia orang sudah buat berhala. Lepas tu pula wali-wali yang juga dia sudah buat, dia panggil saint itu semua. Dia buat berhala. Dan mereka pula orang yang wali-wali ni dia tanam bawah gereja di keliling gereja di kita pun Pasang kubur. keliling masjid Habib dalam masjid, Brelwi India dalam masjid, Syiah dalam masjid. Yang mana bubuh dalam masjid ni ialah Kristian dalam Islam. Dia panggil, saya bubuh nama. Tak ada nama nak bubuh. Dia panggil, saya bubuh nama Kristian dalam Islam. Nak cap dia Kristian dalam Islam ialah dia puja kubur. Just like the Christian puja kubur. Pergi dekat ni dia jamah kan, dia jamah keranda kan. Jamah di keranda, dia cium, dia apa ni. Dia puja keliling keranda. Kitanya bila pergi jenazah bawa pergi ke kubur, doa keliling kubur. Tak doa keliling kubur kita kan. Bila mayat kita bagi mayat ke kubur, kita pun doa keliling kubur. Atau kalau kita ziarah tu, kita pun kalau ramai keliling kubur juga. Pasal nak beritahu Tuhan, inilah dia doa. Tuhan yang saya nak doa. Ni bukan. Ya yang ramai tu bukan yang ni. Takut Tuhan tak tahu. Tu syirik pada Allah tu. Ni lah Tuhan. Ni lah dia. Orang ni lah saya nak baca doa ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu tak tahu pula dah hati kita ada di mana. Sebab tu dia orang semaya ajak kan nak buat projek. Dia semaya ajak di site tapak dia sonok lah. Kemudian apa tika. Inilah Tuhan tempat dia buat projek ni. Tuhan dia pun sebelah kambing, sebelah lembu, sebelah unta. Buat keduri apa semua, bayar duit pula. Yang share tu bayar 500, ni RM10, RM20. Nah, yang kecil-kecil ni pasal bagi makan unta dah ni. Buat semaya ajak tu perantaraan dalam doa tu juga syirik pada Allah. Allah. Kalau aku doa sendiri Tuhan tak terima, tapi kalau mereka ini terima. Ni surah dia. Ni surah dia. Ni sebab tu mukadimah tu. Kalau tidak nak baca ni tak faham ni. See what I mean? Okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Nah, kita mula. Mukadimah jadi maksud bagi surah ini ialah tidak ada perantaraan dalam ibadah. Dalam doa, dalam apa saja. Tidak ada perantaraan. No intermediary. Jadi walad situ, anak situ maknanya wakil. Orang tengok. Anak. Nabi Isa tu kan dia panggil. Nah, walad tu anak. Anak tu maknanya perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab, penurunan kitab Quran. 22 tahun 10 bulan. Kenapa beritahu beransur-ansur? Kenapa beritahu penurunan Quran beransur-ansur ni? Kerana kitab Taurat sekaligus bertulis siap. Kitab Zabur turun sekaligus tak tulis. Kitab Injil turun sekaligus tak tulis. Tahu kan? Kitab Injil turun sekaligus, tahu? Masuk terus. Tahu tak apa, banyak kayaknya tak tahu. Turun sekaligus. Semua sekaligus. Kitab Quran saya tu beransur-ansur. Minallah, daripada zat yang bernama Allah, zat Tuhan. Zat yang ada sifat Tuhan yang bernama Allah. Ada sifat lain, Al-Aziz, gagah perkasa, tidak ada siapa boleh lawan.
Saya nak beritahu Gagah Perkasa, saya urai sekali ya, senang lain kali, tak payah kita urai banyak, kita urai tentang sifat Tuhan lain pula. Aziz ni maknanya Gagah Perkasa ni begini. You jumpa satu gangster, contoh atau orang jahat gangster yang memang dia pandai silat, memang pandai punya. Nah, dengan segala ilmu sihir dia ada, segala barang keramat semua dia ada bakal, dan memang menjadi punya pula. Mustahil tu belaka tu, tapi sekiranya kita kata. Lepas tu pula dia bukan saja pandai, dia gedebel pula, tahu gedebel? Samsing pula. Lebel Kelantan. Maknanya ya nak kata samsing di atas pada samsing tu lagi. Lebel. Samsing tu berat dah. Di atas pada tu lagi. Mana dengan actionnya, jalannya dengan apanya. Ada style. Oh, dia punya style tu, jalan tu macam kain-kong tu Ustaz. Itulah barat, lebel dia panggil. Dengan mulutnya, dengan matanya, dengan tangannya, tu dia panggil gedebel. Jadi Al-Aziz ni ialah berat pada tu. Tapi nak nisbahnya ialah kepada orang gedebel tadi lah. Orang paling samsing sekali ni. Di mana penduduk Kuching ni semua tak berani belaka pada dia. Ada tak orang macam tu? Tak. Polis pun tak ada. Tak, semua penduduk. Semua, tak kira Melayu, Cina, Keling, semua tak berani belaka dengan dia. Iban tak iban yang belak, yang potong kepala punya pun tak berani belaka dengan dia. Nah? Lepas tu, polis tak berani juga. Kerajaan tak berani juga. Orang alim pun tak berani juga. Ada tak orang macam ni? Tak ada. Tapi kalau ada, bermakna dia boleh buat apa saja, bukan? Dia boleh naik rumah siapa-siapa, nak ambil anak perempuan siapa kau, nak rapak kau, nak apa saja dia pergi buat saja. Tidak ada siapa yang boleh lawan. Dan orang macam ni Tuhan tak buat ada. Itulah Al-Aziz. Tuhan tu Al-Aziz tu melampaui daripada tadi dah lagi. Bermakna dia boleh buat apa saja pada kita sekarang ni. Faham? Tapi ia boleh hurainya setakat tu. Yang sebenar tu melampaui lagi lah. Wallahu a'lam sebenar. Nah, Al-Aziz, Al-Hakim, Maha bijaksana. Maha bijaksana mencipta kita dengan cara yang begini. Buat kita ni tak serupa. Buat kita ni suruh semayang solat 5 waktu. Dalam dia tak guna sistem bulan sekarang ni Januari Februari, kira bulan matahari dia panggil. Yang syariat kita, syariat Islamnya bulan-bulan tu Qamari, iaitu 29 hari. 29 30 gitu kan. Nah, jadi dengan buat gitu kita ada beza lebih 10 hari dengan bulan Syamsi ni, Januari Februari ni. Mana setahun dia tu kita Islam ni kurang 10 hari. Setiap tahun kurang 10 hari. Kalau 300 tahun, mana awak kena tambah 9 tahun. Kalau 300 tahun Syamsi, maknanya Januari Februari ni, mana Masihi lah dia panggil, Masihi ni. Kalau Islamnya 309 tahun. Mana 9 tahun beza kalau 300 tahun. Dengan tempoh jenis begitulah Allah Ta'ala buat kita ni kadang-kadang puasa bulan panas. Bulan musim kemarau ada, musim tergujuh ada kan. Kalau di negeri Eropah sana musim sejuk, musim salji ada, musim panas ada. Jadi kalau musim salji, puasa dia tu siang dia pendek, malam dia panjang. Jadi puasa dia pendek je. Kalau puasa tu musim panas, Allah 20 jam puasa, 4 jam tidur. Lepas 4 jam tidur puasa pula. Bermakna orang yang duduk tempat tu kadang-kadang dia kena puasa banyak hari, kadang-kadang kena puasa pendek. Mana adil Tuhan ni? Betul? Macam kita ni tak terlibat sangat pasal kita bezanya
11 jam dengan 11 dengan 13 jam ya. 11 jam dengan 13 jam. Beza gitu ya kita ni. Mana musim sejuk, kita kata musim hujan ni. Musim hujan ni maknanya matahari kita ni 11 jam je. Lebih kurang gitulah. Jadi masa tidur tu 13 jam masa malam. Tak beza sangat dengan 12 jam tu. Faham? Jadi kita ni tak terasa sangat, tapi kita akan berasa musim hujan tu. Jadi bila puasa musim hujan tu dalam banjir pula ada masalah ni. Puasa masa musim panas tu, bulan panas tu, kemarau tu, teruk. Gitulah. Jadi Allah Taala tu hakim dia tu buat kita ni dengan gitu, dengan cara begitu tu diuji kita ni. Jadi puasa juga pada dia ni kalau dia sejuk. Puasa juga pada dia ni kalau dia panas. Gitu. Jadi dalam puasa tu diuji dengan iklim tu juga. Dah banyak lagi lah. Saya beritahu sikit waktu tu dah. Baik. Inna anzalna ilaikal kitaba. Jadi siapa ke Allah Ta'ala tu? Dia beritahu pula. Kamilah Allah Ta'ala tu. Inna tu. Benar-benar kamilah. Tadi dia kata Allah. Jadi kalau orang tak kenal siapa Allah Ta'ala tu, Tuhan kata, kamilah, akulah Allah Ta'ala tu. Gitu. Maknanya nak tahqiq dia ya turun ni. Kata sekali lagi, inna anzalna ilaikal kitaba. Kamilah yang menurunkan kepada kamu kitab Quran tu. Dah. Tadi dia kata kitab dah tak di atas tu. Nak tunjuk bijaksana dia. Kau dia orang kagah orang apa semua bijaksana. Yang ni pula tujuan buat turun tu pula. Ini ayat ni ialah tujuan buat turun. Tujuan diturunkan Quran. Inna kamilah yang menurunkan kepada kamu kitab tu. Bil haqq. Iaitu dengan kebenaran. Apa makna dengan kebenaran? Dalam bahasa Arabnya li izharil haqq, untuk zahirkan kebenaran. Apa dia zahir kebenarannya? Apa dia benar? Jadi kebenaran ni makna tak serupa lah. Kena tulis, kena beringat nah. Kalau jumpa ayat tentang kebenaran ni, kena berjaga-jaga pasal makna tak serupa. Nah? Iaitu bil haq sini zahir kebenaran. Apa dia? Allah tu Tuhan kita. Jadi yang buat turun ni ialah Tuhan tu. Tuhan tu. Tuhan yang buat turun Quran ni ialah Tuhan tu. Jadi bil haq, tujuan buat turun Qurannya supaya nak tunjuk dia lah Tuhannya. Apa maksudnya? Dia buat turun Quran ni supaya kita ni kenal dia. Zahir kebenaran apa? Allah tu Tuhan yang layak disembah. Bermakna buat turun Quran untuk kenal dia. Kita pula fikir buat keluar sifat 20 untuk kenal Tuhan. Tuhan kata aku buat turun Quran ni suruh kenal aku dah lah. Jadi kita pula tak boleh tu. Ni orang-orang tak pandai ni tak boleh, tak reti kena. Kita kena. Jadi Allah Ta'ala yang pandai tu kita kata tak kena cara Tuhan ni, yang cara kita ni pandai ni. Allah. Faham? Kita pandai pasal kita buat sifat 20 ni. Walaupun sifat Tuhan 99, kita buat 20 ni cukup dah nak kenal Tuhan. Tuhan kata aku buat turun Quran tu bil haqq, untuk kenal aku sebagai Tuhan kamu. Jaga-jaga gitulah. Oleh sebab itu, bila kamu sudah kenal aku, fa'budillah, maka sembahlah aku, kamu kepada aku saja. Mukhlishan lahudi, tulus ikhlas kepada dia saja ibadat kamu. Tak boleh qasi. Ibadat tak boleh qasi. Dan qasi dengan Nabi Muhammad tak boleh seperti Kristian tu. Kristian tu qasi Nabi Isa. Kita qasi Nabi Muhammad. Allah Muhammad, Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Agung, gambar agung kita letak sini. Gambar ketua gubernur ada juga kan sini. Duduk bawah agung kan sekali sebelah agung. Sebelah. Menteri besar, ketua menteri letak di mana? Ketua menteri Bawah sikit. Bukan. Ujung. Nak tunjuk jauh. Tak. Setengah-setengah tempat dia letak di bawah. Bukan?
Kita hanya pula Allah dengan Tuhan kita ni, Allah dengan Nabi kita ni, di masjid kita bubuh Allah Muhammad, duduk sebelah-sebelah. Jadi Nabi Muhammad tu Tuhan juga. Kita isytihar secara tidak langsung kepada public. Siapa yang buat ni? Tok Guru yang duduk dalam masjid tu. Yang mana Tok Guru yang pergi pun tak larang juga. Kita agung tak letak dengan Ketua Menteri kita. Nabi Muhammad kata dah letak sekali. Allah Akbar. Nak buat macam mana penjahat yang jadi ulama. Kita nak buat apa? Tak nak buat apa? Payahlah. Jadi ikhlas pula. Pasal kalau saya tak tafsir awal-awal ikhlas pada awak ni, awak tidak akan jelas. Pasal ikhlas ni boleh cakap belaka ni ikhlas ni. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni buat tak ada nak apa-apa, kan? Kita buat pada Allah Taala sengaja nak buat untuk Allah. Gitulah mana ikhlas lah. Tidak buat kerana nak menunjuk ke. Tak, tidak nak menunjuk ke mana? Tanpa disuruh. Tanpa disuruh, kita ikhlas lah. Betul ke gitu ikhlas? Tak tepat. Jadi kalau lagu tu yang padri tu lah gereja tak kahwin tu, tak ikhlas tu. Ikhlas. Habis apa beza dengan kita ya? Ikhlas buat dia lagi pada kita tu tak kahwin lah tu. Tak kahwin, tak ada rumah tu. Tak ada pesaka, tak ada apa tu, mati katak tu. Turunan tak ada, apa tak ada tu. Kaji tak ada. Tak. Duduk dalam gereja bilik kecil ya. Kaji tak ada. Pakai pakaian tu digelai tu je. Ikhlas tak? Mana ikhlas kata imam kita ni? Ikhlas dia lagi. Memang bila syaitan suruh, ikhlas tu lebih besar daripada Tuhan suruh. Oh, payah bahasa. Balagh. Tak faham balagh. Ikhlas apabila syaitan suruh, dia lebih daripada apa yang Tuhan suruh. Sebab tu talqin ni dibuat dengan bayar duitnya, apalah. Dia luar biasa, dia tak seperti yang Tuhan suruh. Ya, solat ni mudah ya. Bila bid'ah ni dengan payahnya, dengan banyaknya, dengan habis belanjanya dan sanggup buat. Tu mana? Baik, ikhlas tu ialah, jadi ikhlas padri dalam gereja tu, itikaf tu dalam gereja tu itikaf. Jadi ikhlas tu Tuhan terima tidak nak tanya. Tak. Pasal Bukannya Allah terdaki. boleh lah. Bukannya Allah syariatkan. Boleh lah. Ikhlas dia tu kerana dia kafir. Tak terima. Dia kafir tak terima. Ikhlas maknanya awak ikhlas macam mana pun, kalau awak kafir, awak syirik pada Allah, sorry mori. Kalau awak syirik pada Allah, awak ikhlas lah semayang, ikhlas apa semua. Terima ke tak? Tak. Bye-bye semua sekali. Itu satu makna. Makna yang kedua, buat tu bukan syariat, tak terima juga walaupun ikhlas. Buat yang tidak disuruh Nabi itu, ikhlas berapa banyak pun tak terima. Dua makna. Jadi lain kali kalau sebut ikhlas tu, ikhlas seperti mana Nabi suruh. Gitu. Itu makna ikhlas. Ikhlas yang kita faham tu seperti mana Nabi suruh pula satu lagi. Kalau Nabi tak suruh ikhlas tu, tak terima juga. Sebab tu dia kata saya sedekah sembahyang jenazah ni ikhlas ni. Ikhlas tak dia sedekah solat jenazah pada orang mati? Ikhlas. Kan dia sudah solat tu kan. Orang yang solat tu dia bubur duit tak? Sini bubur juga, beri duit tak? Allah Akbar. Terus saya Sini tak ada. Oh semua naja bagi duit. Oh dia bid'ah dia tak berhenti tu. Oh, dapat kaya.
bubuh dalam poket tu, solat tu bubuh dalam poket tu. Hari-hari Masuk ke celah saf tu bubuh dalam poket tu. Takut tak terima kan? Kalau bubuh dalam saf dalam poket sia-sia, dan dia tengah sembahyang, dia tak boleh tolak. Ya dia potong ke solat tu satu hal dah. dalam solat kan dia letak. Oh, tengah solat tu bubuh dalam poket. Mereka pula, dah bubuh dah, okey. Di Kelantan sana satu kampik berat, duit lagi. Surat Yasin lagi. Sini surah Yasin kan. Surat Yasin satu serupa lah, beri duit juga lah, upah juga lah. Dia bagi kadang-kadang kain. Serupa, upah. Bagi duit juga. Ikhlas kata tu? Ikhlas. Terima tak? Tak pasal Nabi tak suruh. Di samping benda yang masa yang sama, Tuhan nak berulang neraka kerana dusta pada Allah. Dusta apa? Dia kata Tuhan nak beri pahala. Tuhan suruh ke tak? Tuhan ajar ke tak? Tak. Tapi dia kata Allah Ta'ala nak beri ni. Awak dusta kepada Allah Ta'ala sendiri. Ayatnya faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah orang yang teramat zalim? Teramat zalim menyebabkan dia akan masuk neraka kekal. Lebih daripada satu orang yang mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala tu dusta. Dia pergi kata beri duit untuk sembahyang jenazah ni boleh. Surah Hud ayat 15. Tak boleh satu-satu saya beritahu awak ni. Surah Hud ayat 15. Termasuklah surah Hud. Surah Hud. Hud tentang duit ni Hud. Yunus tentang benda lain. Ada juga faman azlamu pun. Surah Hud ayat 15. Ayat 15 atau 20 kita. 15 atau 20. Allah, macam mana ni? Awak keluar dalil ni. Awak tak sebab mari lah ayat hadis Nabi ni, ayat Quran dah ni. Belum lagi tadi. Quran dulu. Quran ni buat mari ayat Quran dah. Jadi Tuhan tu tafsir ikhlas tu. Jadi dia nak tunjuk ikhlas dia tu, dia bagi duit. Jadi yang menerima duit tu pula, yang menerima duit solat jenazah tu batal. Kalau takut gini kita buka lah sekejap surah Hud ni, selabu kan. Buka surah Hud sekejap. Sebelah Yun. Aduh. Pasal mata nampak cerah gitu kan. Berapa? 200 Atas. 221 223. Ni bagi ustaz. Bagi orang yang terima upah sembahyang jenazah. Bagi ustaz yang mengajar ambil upah. Apa saja ibadat yang dia ambil upah. Ini ayat dia. Ayat 16, 15. Tu dia. Muka surat 223. Serupa ya surat tu pun serupa. Tengok bawah 223. Amat jumpa sikit lah pasal jangan buka. Ya, saya tak ada. Baiklah. Man kana yuridul hayatid dunya. Barang ni untuk orang yang ambil upah sembahyang jenazah, ambil upah mengajar, ambil upah dalam buat ibadat. Baca Quran ambil upah. Ajar Quran di upah. Yang bagi. Nanti dulu. Ni ambil upah dulu ni. Awak jangan marah ke saya lah. Ni ayat Quran ni, saya tak ada kata apa ni. Saya bukan buat ayat ni. Maka yuridul hayatid dunya.
barang siapa yang ingin kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya dengan ambil upah, dia panggil tu. Dengan ambil upah, tukar dengan upah. Upah ni ada 3 jenis. Upah ada 3 jenis. Satu upah duit, satu lagi upah pangkat. Klaim pangkat. Awak buat gini, saya beri pangkat kepada awak. Satu lagi glamour. Glamour ni satu perkara yang bukan pangkat, tapi kedudukan dia tu. Nah, kedudukan dia, glamour. Dia satu jenis upah ya. Glamour ni payah sikit lah. Nah, orang terpayah sikit. Tetapi yang mudah fahamnya ialah pangkat dengan upah. Mudah sikit lah. Iaitu nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah akan cukup untuk dia apa yang dia nak tu daripada amalan dia tu. Dia nak upah kan? Kita berilah pada dia. A'malahum fiha, pada pekerjaan upah tadi, wahum fiha la yauqasun, dan tidaklah dan mereka pada usaha buat ibadat untuk ambil upah tadi, la yuqasu, tidak akan dikurangkan sikit pun. Ulaika, orang-orang yang ada sifat macam ini, alladzina, ialah mereka yang laisa, tidak lagi ada lahum bagi mereka fil akhirah, di akhirat kelak, illa nar, mereka api saja boleh pada dia. Wa habita ma sana'u fiha, batal semua usaha ibadat dia buat tu, batal semua. Wa batilun, gugur, bukan batas, gugur semua. Wa batilun, batal pula makanu ya'malun, amalan sembahyang jenazah yang dia telah buat batal. Bermakna kalau semua ambil upah sembahyang jenazah tu, jenazah tu belum disolat lagi. Cuma untuk Allahu Akbar. Ayat yang berikut tu ialah ayat orang beriman. Ini ialah ayat orang yang beri pula, beri upah pula. Tu ayat yang ke-18. Ni orang beri upah pula. Yang tengah-tengah tu, yang tengah-tengah afaman kana ala bayinati tu orang beriman tu. Orang beriman tu. Afaman kana ala bayinatin min rabbih tu ayat orang beriman. Waman a'zama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang teramat-amat zalim, azlam, teramat zalim, yang melayakkan dia masuk neraka tak keluar. Mimman iftara, daripada satu orang yang mengada-ngada Allah Ta'ala tu kadhiba, dusta. Ulaika, orang-orang yang ada buat kerja macam ni, yu'radu ala rabbihim, akan dihadapkan kepada Tuhan mereka di pada mahsyar besok. Wa yaqulul ashhad, dan berkata saksi-saksi mereka kata ni, ataupun orang yang melarang ni, nah, ulai ni pekakas ini, pekakas, orang kata pekakas, dia panggil nama dah. Penjahat ni dia panggil pekakas, alat guna. Ni perkakas ini. Ulai ini, mereka ini alladzina kadzabu ala rabbihim, adalah mereka yang berdusta terhadap Tuhan mereka sendiri. Allah Ta'ala jawab, ketahuilah wahai manusia semua di mahsyar, laknatullahi ala zalimin, laknat Allah Ta'ala kepada orang zalim, iaitu orang yang buat syirik kepada Allah sendiri. Laknat Allah, laknat maknanya ampun tak terima, ampun dosa, keampunan dosa dia tu Tuhan tak ampun, syurga tak akan beri. Itu makna laknat. Lagi ayat dia lagi, alladzina yasudduna an sabilillah, iaitu orang-orang yang memesongkan diri mereka ataupun orang lain daripada jalan Allah. Dia sendiri ni, pasal dia terima, menyebabkan orang yang beri itu berasa
boleh pahala lah. Bukan? Pandai ya. Dia ambil tu mana tuan rumah kata okey lah benda ni. Dah orang yang ambil tu orang pakai serban apa kan? Sebab dia yang menghalang. Dia halang, dia kata tak boleh ni. Orang tu akan taat pasal dia orang jahil. Bukan? Tuhan kata mereka ni orang yang menghalang orang lain daripada jalan Allah. Dan halang jalan tu syirik juga. Wa yabghunaha iwaja. Mereka mengada-ngadakan bid'ah padanya. Ni bid'ah ni nak kata ayat, mereka kata ayat bid'ah tak ada. Ni semua ayat bid'ah ada ni. Mencari bengkok dalam agama, bid'ah. Wa hum bil akhirah bengkok kan? Nak jalan Allah ni lurus. Dia nak jalan bengkok. Apa ni? Bid'ah. Wa hum, dan mereka bil akhirah, tentang hari akhirat tu, hum kafirun, mereka orang kafir sebenarnya Tuhan kata. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, lam yakunu mu'jizina fil ard, tidak mampu melepaskan diri atas muka bumi dulu masa dia hidup. Allah buat dak ya ni. Wa ma kana lahum, dan tidak ada lagi bagi mereka min dunillah, selain daripada Allah, min auliya, sebarang penolong, sebarang pengganti untuk tolong dia daripada azab Allah. Yudha'afu lahumul azab, akan dilipat-lipat ganda azab untuk mereka. Maka nu yastati'una sam'a, mereka dulu tak mampu nak mendengar ayat-ayat Quran dibaca. Bermakna mereka tak mampu, mereka tak mau belajar. Wa ma kanu yubsirun, dan mereka dulu tidak melihat, mereka tak baca pun juga, baca sendiri pun tak juga. Baca isikan tu tafsir orang tulis belakang kalau ni. Baca sendiri tafsir Quran pun tak nak baca. Ada Nabi tafsir pun tak nak baca. Dah lah tak kerti Arab. Orang yang orang tolong baca rumah dah. Tak baca juga. Belajar pun tak nak, baca sendiri pun tak nak. Dia halang lagi orang. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alladzina khasiru anfusahum, ialah mereka-mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, hilang lenyap daripada mereka, maka nu yaftarun, daripada apa yang mereka dapat daripada mengada-ngada dusta kepada Allah Taala. La jarama, tidak syak lagi, annahum, bahwasanya mereka itu fil akhirah, di akhirat kelak, humul akhsarun, adalah mereka-mereka yang paling rugi sekali. Nak lagi? Allahu Akbar.